Malam pertama selepas sekian lama diselubungi mendung duka, saya merasakan sesuatu yang lebih mendalam daripada sekadar sentuhan tangannya yang besar. Seluruh tubuh saya bergetar. Sejak pemergian arwah suami, setiap kali tangan seseorang menyentuh bahu saya walaupun secara tidak sengaja, saya sering merasa seolah-olah sedang melakukan satu dosa besar. Namun, di dalam bilik yang sunyi itu, selepas 3 tahun hidup saya seakan terhenti akibat kehilangan, lelaki itu mengucup dahi saya dengan lembut. Perasaan yang sudah lama tidak dirasai ini membuatkan tubuh saya menggigil. Hati saya yang selama ini melalui hari-hari penuh kesunyian, akhirnya terasa dipujuk. Dia memberikan saya satu perasaan bahwa tidak mengapa untuk saya bersandar di bahunya dan menangis sepuas hati. Bagaimanakah takdir mempertemukan saya dengan insan ini? Sebelum cerita bermula, pastikan Anda menekan butang langgan, suka, dan loceng pemberitahuan, serta kongsikan pendapat Anda di ruangan komen. Nama saya Fatimah. Tahun ini saya berumur 61 tahun. Selepas pemergian suami 3 tahun lalu, saya tinggal sendirian di sebuah kafe kecil yang kami bina bersama. Kafe kami terletak di pinggir jalan persekutuan di kawasan pedalaman Perak, sebuah premis yang sangat kecil. Hanya ada 5 buah meja dan 18 buah kerusi secara keseluruhan. Di atas rak kayu yang dibuat sendiri oleh arwah suami, cawan-cawan kopi tersusun rapi. Namun, kini rak itu dipenuhi debu yang tebal. Selepas suami tiada, saya menutup pintu kafe tersebut. Saya tidak sanggup melayan pelanggan seorang diri. Setiap pagi apabila bangun, saya akan memandang ke arah mesin kopi di mana suami saya sering berdiri. Tempat itu masih kosong. "Abang, hari ini cuaca sangat bagus," saya sering bergumam sendirian, sudah menjadi satu tabiat. Walaupun tiada jawaban, saya tetap melakukannya. Pemandangan Bukit Bukau di luar jendela bertukar warna mengikut musim, tetapi bagi saya, semuanya hanyalah warna kelabu. Sehinggalah pada suatu hari di musim panas yang terik. Mungkin sekitar jam 6 pagi, saya seperti biasa bangun pada waktu itu dan duduk di tepi jendela sambil menghirup teh. Ketika sedang membancuh teh, perhatian saya tertarik kepada seorang lelaki yang sedang bergerak di stesen minyak di seberang jalan. Dia seorang lelaki pertengahan umur, berbadan agak sasa dan berbahu lebar. Namun ada sesuatu yang berbeza tentangnya. Tidak seperti pekerja stesen minyak yang lain, pergerakannya sangat berhati-hati dan cermat. Cara dia menggulung hos minyak dan menyapu lantai seolah-olah dia sedang menjaga sesuatu dengan penuh kasih sayang. Selama beberapa hari, saya terus memerhatikannya. Setiap pagi pada waktu yang sama, dia akan muncul dan bekerja dengan penuh dedikasi. Namun saya berasa pelik. Mengapa mata saya sering tertumpu kepadanya? Semasa arwah suami masih ada, saya tidak pernah mempedulikan pekerja stesen minyak. Mereka hanyalah orang yang saya temui ketika mengisi minyak. Tetapi selepas hidup sendirian, segalanya nampak berbeza. Suatu hari, saya melihat lelaki itu menyiram pokok-pokok bunga di kawasan stesen minyak tersebut. Tiada siapa yang menyuruhnya, dia melakukannya atas inisiatif sendiri. Wajahnya kelihatan bimbang seolah-olah bunga-bunga itu akan layu jika tidak dijaga. Masih ada orang seperti itu rupanya. Saya berbisik sendiri. Jika suami saya masih hidup, agaknya apa yang dia akan katakan? Mungkin dia akan kata, lelaki itu nampak seperti orang yang sangat rajin. Memikirkan hal itu, tiba-tiba air mata saya mengalir. Saya merindui perbualan-perbualan kecil yang pernah saya lalui bersama suami. Kini, yang tinggal hanyalah gumaman sendirian. Suasana di dalam kafe masih sunyi sepi. Hanya bunyi detikan jam yang kedengaran. Sejak hari itu 3 tahun lalu, dalam masa saya yang seakan terhenti, hanya jarum jam yang terus bergerak. Namun, rutin harian yang biasa itu berubah dalam sekelip mata. Suatu petang, pintu kafe berkeriut terbuka. Saya tersentak dan memandang ke arah pintu. Sudah 3 tahun pintu ini tertutup, tidak sangka ada orang yang masuk. Rupanya dia, lelaki yang saya lihat di stesen minyak itu. Dari dekat, dia kelihatan lebih tua daripada apa yang saya bayangkan. Mungkin umurnya sebaya dengan saya, atau sedikit lebih tua. "Assalamualaikum." Lelaki itu memberi salam dengan nada yang lembut dan tenang. Saya tidak tahu bagaimana hendak membalas, hanya mampu mengangguk perlahan. Sudah terlalu lama saya tidak menyambut tetamu.
Dia memerhatikan sekeliling kafe dan berkata dengan perlahan, "Kesian Puan, duduk sendirian tanpa penghawa dingin begini. Mesti susah, kan?" Mendengarkan kata-katanya, saya terpaku. Seolah-olah dipanah petir. Sepanjang 3 tahun selepas suami pergi, tiada siapa yang pernah bertanyakan kabar atau risau akan keadaan saya. Tangan saya menggigil. Saya coba mencapai gelas air tetapi terasa seperti akan menjatuhkannya. Dengan susah payah saya menuangkan air dan menghulurkannya kepadanya. Saya tidak mampu mengeluarkan sepatah kata pun karena kerongkong saya terasa tersumbat. "Terima kasih," lelaki itu menyambut gelas tersebut sambil tersenyum. Namun saya tidak tahu apa maksud di sebalik senyuman itu. Adakah ia simpati, kemesraan, atau sekadar berbudi bahasa? Sejak hari itu, satu perkara ajaib berlaku. Setiap pagi sekitar jam 6.30, pintu kafe akan terbuka. Lelaki itu akan singgah sebelum memulakan kerjanya di stesen minyak untuk memesan secawan kopi. Pada mulanya saya berasa rimas. Selepas 3 tahun sendirian, tiba-tiba ada pelanggan tetap setiap hari. Namun selepas beberapa hari, saya menyadari bahwa saya mula menanti kedatangannya. Apabila jam menunjukkan pukul 6.30 pagi, secara semula jadi saya sudah menghidupkan mesin kopi. "Awal betul Encik bertugas hari ini," tegur saya. Taklah, sudah menjadi tabiat bangun awal," balasnya. Walaupun hanya perbualan ringkas, ia membawa makna yang besar buat saya. Selepas 3 tahun hanya bercakap sendirian, terasa ajaib apabila ada orang untuk berbalas kata. Namun ada satu perkara yang pelik. Lelaki itu tidak pernah terburu-buru. Dia menghirup kopinya dengan perlahan, sambil memandang keluar jendela atau memerhatikan kerja yang saya lakukan dengan senyap. Seolah-olah dia sangat menghargai waktu tersebut. "Puan sudah sarapan ke?" tanya dia pada suatu hari. Saya terkejut, sepanjang 3 tahun, tiada siapa yang peduli sama ada saya sudah makan atau belum. "Biasanya saya cuma makan sekeping roti," jawab saya. "Kalau begitu, bolehkah jika saya bawa sesuatu nanti? Saya pun tinggal sorang, kadang-kadang terlebih masak," katanya. Kata-kata itu menghangatkan hati saya. Seseorang mahu menyediakan sesuatu untuk saya. Ini adalah kali pertama sejak pemergian suami. Beberapa hari kemudian, dia benar-benar membawa bekal. Ia adalah nasi goreng yang dibungkus rapi, jelas nampak keikhlasannya. Apabila saya merasainya, rasanya sangat kena dengan selera saya. "Sedapnya. Encik masak sendiri ke?" tanya saya. "Ya, walaupun tak seberapa," balasnya. Pada saat itu saya tersedar. Inilah orang pertama yang bertanya tentang keadaan saya selepas suami meninggal dunia. Kata-kata pertamanya terus terngiang-ngiang di telinga saya. "Kesian Puan, duduk sendirian tanpa penghawa dingin begini." Satu ayat itu membuatkan saya rasa hidup semula. Perasaan bahwa ada seseorang yang memerhatikan saya. Rupa-rupanya ia sangat berharga. Suasana tenang itu berterusan selama seminggu. Suatu pagi, dia muncul lewat sedikit daripada biasa, tangannya memegang sesuatu. Apabila dia mendekat, saya melihat ia adalah sebuah topi kait yang lama. Jantung saya seakan berhenti berdetak. Itu adalah topi kait arwah suami saya. Topi yang sering dipakainya sebelum dia pergi. Ia adalah topi ringkas berwarna kelabu, tetapi ia antara barang kegemaran arwah suami. Mana Encik Jumpani?" Suara saya bergetar. Saya sendiri tidak ingat bila saya kehilangannya. Mungkin ketika dalam keadaan kelam kabut selepas pemergian suami. Saya jumpa di belakang setor stesen minyak. Suaranya juga berbeza daripada biasa. Lebih berhati-hati dan berat. Seolah-olah dia sedang memegang sesuatu yang tidak boleh diperlakukan dengan kasar. "Barang macam ni, mana boleh buang sesuka hati," katanya. Sambil berkata demikian, saya melihat tangannya menggigil sedikit. Hujung jarinya yang menghulurkan topi kait itu bergetar. "Mengapa? Dia cuma memulangkan barang orang lain, kan?" Saya menyambut topi itu. Selepas 3 tahun, saya dapat menyentuh semula sesuatu yang pernah menyimpan haba tubuh suami saya. Walaupun ia sudah lama sejuk, saya terasa seolah-olah bauan suami masih tersisa samar-samar. "Terima kasih," hanya itu yang mampu saya katakan.
Jika saya bercakap lebih, saya pasti akan menangis. Namun dia, selepas melihat riak wajah saya, tidak terus duduk tetapi hanya berdiri. "Encik tak minum kopi hari ini?" tanya saya. Ya, hari ini saya." Dia tidak menghabiskan ayatnya dan terus melangkah ke arah pintu. Namun di depan pintu, dia berhenti dan berpaling. "Barang-barang yang berharga tidak akan hilang kemana-mana. Cuma kita yang terlepas pandang buat seketika," katanya sebelum berlalu pergi. Saya berdiri lama di situ sambil memeluk erat topi kait tersebut. Malam itu saya tidak dapat melelapkan mata. Saya meletakkan topi itu di sebelah bantal dan terus memandangnya. Saya teringat wajah suami yang tersenyum memakai topi itu. Namun ada sesuatu yang aneh. Rasa ingin tahu saya lebih besar daripada rasa sedih. Mengapa lelaki itu kelihatan begitu berhati-hati? Mengapa tangannya menggigil? Dan apa maksud kata-katanya yang terakhir? "Barang-barang yang berharga tidak akan hilang?" Kata-kata itu seolah-olah datang daripada pengalaman sendiri. Seolah-olah kata-kata itu hanya boleh diucapkan oleh seseorang yang pernah merasai kehilangan. Keesokan paginya, dia datang pada waktu yang sama. Namun ada sesuatu yang berubah. Pandangan matanya lebih berhati-hati, dan dia kurang bercakap. "Terima kasih tentang semalam," saya memulakan bicara. Dia sekadar mengangguk dan menjawab perlahan, "Perkara kecil saja." "Tak, bagi saya ia sangat berharga," kata saya. Mendengarkan itu, riak wajahnya berubah seketika. Seolah-olah ada sesuatu di lubuk hatinya yang terusik. "Boleh saya tanya?" Saya memberanikan diri. "Adakah Encik juga pernah kehilangan sesuatu yang berharga?" Soalan itu membuatkan dia terdiam lama. Tangan yang memegang cawan kopi sekali lagi menggigil halus. Kemudian dia menjawab dengan suara yang kecil, "Ya, pernah." Pada saat itu saya tahu. Lelaki ini juga seperti saya. Seseorang yang pernah melepaskan orang tersayang pergi. Itulah sebabnya dia memahami perasaan saya, dan itulah sebabnya dia melayan topi kait itu dengan begitu cermat. Kami mula berkongsi kesedihan masing-masing sedikit demi sedikit mulai hari itu. Sehinggalah pada suatu malam, ketika kami mula membuka hati, amaran ribut petir dikeluarkan pada hari itu. Bunyi angin sangat kuat sehingga menakutkan. Bunyi hujan yang menghempas jendela cukup kuat untuk mengejutkan saya daripada tidur. Mungkin sekitar jam 10 malam, tiba-tiba keadaan menjadi gelap gelita, bekalan elektrik terputus. Bunyi peti sejuk terhenti, dan penghawa dingin terpadam. Suasana menjadi terlalu sunyi sehingga saya berasa takut. Ketika saya sedang meraba-raba mencari lampu suluh, kedengaran pintu kafe diketuk. Siapakah yang datang pada malam sebegini? Apabila saya membuka pintu, rupanya dia. Dia berdiri di situ dalam keadaan lencun terkena hujan, sambil memegang lampu minyak dan lampu suluh. "Puan oke?" Saya tengok elektrik terputus tadi. Suaranya tercungap-cungap. Dia pasti berlari ke sini karena risaukan saya. Mengapa dia sanggup datang dalam cuaca sebegini semata-mata karena risaukan saya? "Ya, saya oke. Tapi kenapa Encik datang dalam cuaca macam ni? Barang dalam peti sejuk Puan akan rosak nanti." "Saya ada bawa kotak ais," katanya. Rupa-rupanya dia mengheret sebuah kotak ais yang besar. Kami bekerja sama memindahkan makanan ke dalam kotak ais tersebut. "Sini panas sangat, mari kita ke setor belakang," ajaknya. Setor itu sedikit lebih sejuk berbanding ruang kafe. Di sana, kami menyalakan lampu minyak dan duduk bersebelahan. Dia membawa 2 buah kipas tangan. "Gunakanlah ini, sekurang-kurangnya kurang sikit rasa panas." Sambil mengipas, kami duduk dalam diam. Hanya bunyi ribut yang kedengaran di luar. Cahaya lampu minyak menerangi setor itu secara samar-samar. "Bila agaknya elektrik akan ada semula?" tanya saya. "Mungkin esok pagi baru ada," katanya sambil terus mengipas. Dia menghalakan angin kipas itu ke arah saya. Sudah sejam kami di situ, tiba-tiba kipas saya berlanggar dengan kipasnya. Ketika saya hampir menjatuhkan kipas karena terkejut, tangannya pantas memegang pergelangan tangan saya. "Hati-hati," katanya. Pada saat itu, ketika tangannya menyentuh pergelangan tangan saya, terasa seolah-olah ada arus elektrik yang mengalir. Ia hangat, sangat hangat. Sudah 3 tahun tiada siapa,
yang memegang tangan saya. Inilah kali pertama selepas suami tiada. Namun ada sesuatu yang pelik. Ia bukan sekadar rasa hangat. Tetapi ada sesuatu yang lebih mendalam yang saya rasakan. Tangannya hangat. Tetapi ada sesuatu yang lebih dalam sedang meresap ke dalam diri saya. Saya menjerit dalam hati. Benar-benar itulah yang saya rasa. Kehangatan yang bermula dari hujung jari merebak ke lengan dan sampai ke hati. Dia segera melepaskan tangan saya. Kelihatan serba salah. Maaf, saya cuma takut kipas tu jatuh. Tak apa, saya oke. Namun suara saya bergetar. Suara dia juga berbeza daripada biasa. Kami kembali diam, tetapi suasana telah berubah. Terasa seolah-olah udara menjadi lebih berat. Kami sadar akan kehadiran satu sama lain. Cahaya lampu minyak menyuluh wajahnya. Dia kelihatan lebih serius daripada biasa, seolah-olah sedang berpikir panjang. Fatimah, buat pertama kali dia menyebut nama saya. Selama ini dia hanya menyapa saya dengan sopan. Ya, balas saya. Adakah Puan rasa terbeban sebab saya selalu datang ke sini? Soalan itu sangat tidak disangka. Hakikatnya, saya sentiasa menanti kedatangannya. Tak, langsung tidak. Malah, saya berhenti seketika. Malah saya nak kata saya tunggu encik datang baru saya rasa hari saya bermula. Kata-kata itu hanya dalam hati, saya tidak berani mengucapkannya. Malah saya rasa berterima kasih. Selepas 3 tahun, baru sekarang saya ada kawan untuk berbual, kata saya. Mendengarkan itu, riak wajahnya menjadi lembut. Dia kelihatan lega. Walaupun ribut masih mengamuk di luar, di dalam setor itu kami berasa sangat tenang. Rasa hangat tangannya masih terasa di pergelangan tangan saya. Selepas malam itu, saya berasa keliru. Tempat yang disentuhnya terasa berdenyut-denyut. Saya sering teringat saat itu. Ia sungguh aneh. Baru 3 tahun suami pergi, bagaimana hati saya boleh goyah dengan sentuhan lelaki lain? Rasa bersalah mula menyelubungi. Saya rasa seperti telah mengkhianati arwah suami. Keesokan paginya, jika biasanya jam 6.30 saya sudah menghidupkan mesin kopi, kali ini tidak. Jantung saya berdegup kencang apabila waktu kedatangannya semakin hampir. Saya benci diri saya yang begini. Akhirnya, saya tidak membuka pintu kafe. Saya bersembunyi di sebalik langsir. Tepat jam 6.30, dia benar-benar datang. Kedengaran pintu diketuk, tetapi saya tidak keluar. Fatimah, awak oke ke? Suaranya kedengaran dari luar pintu, penuh kerisauan. Namun saya tidak menjawab. Selepas menunggu lama, dia berlalu pergi. Hari kedua pun sama. Dia datang pada waktu yang sama dan mengetuk pintu, tetapi saya tetap tidak membukanya. Melalui celah langsir, saya melihat wajahnya semakin suram. Masuk hari keempat, dia tidak lagi mengetuk pintu. Dia hanya berdiri di depan kafe dan memandang lama sebelum perlahan-lahan kembali ke stesen minyak. Melihat keadaannya, hati saya terasa sangat pedih. Saya yang menjauhinya, tetapi saya yang lebih menderita. Mulai hari kelima, dia tidak datang langsung. Walaupun jam sudah 6.30 pagi, kelibatnya tidak kelihatan di depan kafe. Saya terus memerhati dari sebalik langsir, tetapi dia tidak muncul. Ia sangat pelik. Saya menutup pintu untuk mengelaknya, tetapi apabila dia tidak datang, saya berasa lebih sunyi. Saya tidak sangka waktu pagi boleh menjadi begitu panjang dan menakutkan. Ia lebih sukar untuk ditanggung berbanding 3 tahun kesunyian sebelum ini. Masuk hari ke-7, saya tidak tahan lagi. Saya takut dia benar-benar tidak akan datang lagi. Saya memberanikan diri pergi ke stesen minyak. Dia ada di sana, sedang bekerja seperti biasa. Namun ada sesuatu yang berbeza. Wajahnya suram dan pergerakannya nampak berat. Selepas lama teragak-agak, saya mendekatinya. Dia kelihatan sangat terkejut melihat saya. Assalamualaikum, saya memulakan salam. Dia berhenti seketika sebelum menjawab perlahan, Waalaikumsalam. Suaranya tidak seperti biasa. Terasa kaku dan ada jarak. Encik dah lama tak datang kafe, kata saya. Betapa bodohnya kata-kata itu. Saya yang tidak buka pintu, sudah tentu dia tidak dapat datang.
Dia terdiam lama sebelum bertanya dengan berhati-hati, adakah saya ada buat salah apa-apa? Mendengarkan soalan itu, hati saya hancur. Saya yang melakukan kesilapan, tetapi dia menyalahkan dirinya sendiri. Tak ada, encik tak salah, suara saya bergetar. Habis tu kenapa? Saya tidak dapat berbohong lagi. Malah, selepas malam itu, saya rasa lebih sukar untuk duduk sendirian. Selepas berkata demikian, saya menangis. Air mata yang saya tahan selama seminggu akhirnya tumpah. Maafkan saya. Saya rasa saya dah jadi pelik. 3 tahun saya hidup sorang, tapi bila tiba-tiba saya suka ada orang teman, saya jadi takut. Dia memandang saya tanpa berkata apa-apa. Kemudian dia berkata dengan lembut, "Puan tak perlu takut, saya pun rasa benda yang sama." "Ya?" tanya saya. Saya pun takut bila rasa suka ada teman semula. Tapi sekarang saya sadar, itu bukan satu perasaan yang salah. Kata-katanya membuatkan saya semakin sebak. Rupanya bukan saya seorang yang rasa begini. "Boleh saya datang semula esok pagi?" tanya dia. "Ya, saya akan tunggu," balas saya. Selepas berkata demikian, barulah hati saya berasa lapang selepas seminggu. Rutin harian kami bermula semula. Setiap pagi jam 6.30 dia akan ke kafe dan saya akan menunggunya. Namun ada sesuatu yang berbeza. Kami berasa lebih selesa antara satu sama lain. Beberapa hari kemudian, masalah timbul. Cuaca panas yang melampau berterusan menyebabkan penghawa dingin di kafe rosak. Walaupun sudah memanggil tukang baiki, alat ganti hanya akan sampai seminggu lagi. "Macam mana Puan nak duduk dalam keadaan panas macam ni?" tanyanya risau. Kata saya oke, tapi hakikatnya memang sangat perit. Malam pun saya tidak dapat tidur nyenyak karena panas. Masuk hari ketiga, suhu mencecah 35 derajat Celcius seawal pagi. Kafe terasa seperti dalam ketuhar. Dia datang seperti biasa untuk minum kopi, dan mungkin dia perasan wajah saya yang pucat. Muka Puan nampak merah sangat. "Puan oke ke?" "Ya, cuma panas sikit saja," jawab saya. Walaupun saya berkata demikian, sebenarnya kepala saya terasa berpusing, badan saya terasa sangat lemah. Menjelang petang, keadaan menjadi lebih teruk. Ketika sedang duduk sendirian di kafe yang kosong, tiba-tiba pandangan saya menjadi gelap. Saya pengsan. Tidak tahu berapa lama saya tidak sadarkan diri, tiba-tiba saya terasa sesuatu yang sejuk diletakkan di dahi saya. Apabila saya membuka mata, saya melihat siling rumah. Saya berada di bilik tidur saya sendiri. Dah sedar pun, satu suara yang biasa saya dengar menyapa. Saya menoleh dan melihat dia duduk di sebelah katil saya, memegang tuala basah. "Macam mana? Puan pengsan di kafe tadi?" "Saya nak panggil ambulans tapi suhu badan Puan sangat tinggi, jadi saya bawa Puan naik ke atas dulu." Suaranya penuh dengan kerisauan. Agaknya betapa terkejutnya dia tadi. "Pukul berapa sekarang?" tanya saya. "Dah dekat pukul 8 malam. Puan dah tidur dekat 5 jam. 5 jam saya tidak sadarkan diri? Adakah dia terus berada di sisi saya sepanjang waktu itu?" Di atas meja kecil sebelah katil, saya melihat ubat demam, segelas air dan semangkuk bubur ayam. "Encik sediakan semua nih?" "Ya, saya beli obat di farmasi dan masakan bubur. Makan sikit bila demam dah kebah nanti." Arwah suami pun tidak pernah menjaga saya sebegini teliti ketika saya sakit. Mengapa lelaki ini sanggup melakukannya? "Terima kasih. Tapi saya dah oke. Encik boleh balik dulu. Demam belum kebah sepenuhnya lagi. Saya tunggu sekejap lagi sampai Puan betul-betul oke." Dia meletakkan semula tuala sejuk itu di dahi saya. Saat tangannya menyentuh dahi saya merasai satu perasaan yang pelik. Terasa sejuk dan menyegarkan, tetapi dalam masa yang sama ada kehangatan yang meresap. "Kenapa encik buat semua ni untuk saya?" tanya saya tanpa sadar. Dia berhenti seketika sebelum menjawab perlahan. "Sebab bila kita sakit sorang-sorang, ia rasa lebih perit." Kata-katanya menyentuh hati saya. Memang benar pun. Selepas suami tiada, beberapa kali saya jatuh sakit dan setiap kali itu saya rasa sangat sunyi dan takut. "Encik pun tinggal sorang ke?" "Ya. Saya pun sorang diri, keluarga saya, mereka sudah lama tiada,"
Ada nada kesedihan yang mendalam dalam suaranya. Saya tidak bertanya lanjut. Menjelang jam 10 malam, demam saya mula kebah. Barulah dia kelihatan lega. Nampaknya Puan dah oke sedikit. Esok pagi saya datang tengok semula. Apabila melihat dia ingin bangun, tiba-tiba saya tidak mau ditinggalkan sendirian. Boleh encik teman saya sekejap lagi? Pinta saya. Dia kembali duduk. Boleh, tak ada masalah. Dia duduk diam sambil meletakkan tangannya di dahi saya. Sentuhan itu sangat menenangkan. Walaupun badan masih sakit, hati saya berasa sangat tenang. Inilah kali pertama dalam masa 3 tahun saya rasa dijaga oleh seseorang. Saya tidak sangka perasaan ini sangat bermakna. Selagi tangannya berada di dahi saya tidak berasa sendirian. Selepas demam kebah, dia terus menemani saya. Malam semakin larut, tetapi dia tidak menunjukkan tanda-tanda mahu pulang. Saya juga tidak mahu dia pergi. Kalau Puan dah betul-betul oke, saya rasa saya patut balik sekarang, katanya akhirnya. Jam menunjukkan pukul 11 malam. Tunggu sekejap, saya tanpa sadar memegang tangannya. Dia terkejut dan memandang saya. Kenapa encik layan saya dengan sangat baik? Saya benar-benar ingin tahu. Kami bukan kenalan rapat, jadi mengapa dia sanggup melakukan semua ini? Sebab saya rasa Puan tak sepatutnya sorang-sorang dalam keadaan macam ni. Suaranya bergetar. Seolah-olah ada makna yang lebih dalam. Encik pun sorang-sorang juga, kan? Ya, sebab itulah saya faham. Faham betapa takutnya bila sakit sorang diri. Kata-katanya membuatkan saya tersentuh. Memang benar, sakit sendirian adalah perasaan yang paling menyedihkan di dunia. Fatimah, dia memanggil nama saya. Suaranya berbeza, lebih lembut dan hangat. Ya, balas saya. Adakah tindakan saya ini terlalu berlebihan? Masuk ke rumah Puan dan menjaga Puan begini. Adakah ia membuatkan Puan rasa terbeban? Tidak, saya memintas kata-katanya. Malah saya berterima kasih, selepas 3 tahun, baru sekarang ada orang yang risaukan saya. Selepas berkata demikian, saya menangis lagi. Saya benar-benar terharu. Dia kembali duduk di sebelah saya dan dengan berhati-hati menyentuh dahi saya. Masih panas sikit lagi nih. Tangannya beralih dari dahi ke pipi saya dengan perlahan. Saya memejamkan mata karena sentuhannya itu sangat hangat. Fatimah, dia memanggil lagi. Saya membuka mata dan memandangnya. Pandangan matanya nampak penuh dengan harapan. Saya pun sudah lama sendirian. Berapa lama? SXNXXXX. Tanya saya. Dah dekat 5 tahun. Rupanya dia lebih lama hidup sendirian daripada saya. Pasti dia juga sangat sunyi. Dia menundukkan kepala sedikit dan dengan berhati-hati mencium dahi saya. Sangat lembut, sekejap saja. Pada saat itu, seluruh tubuh saya bergetar. Malam pertama selepas tempoh berkabung, saya merasakan sesuatu yang lebih dalam daripada tangannya yang besar. Tangannya memegang wajah saya dan nafasnya terasa di leher saya. Hangat, sangat hangat. Namun ada sesuatu yang lebih mendalam yang saya rasakan. Itulah keikhlasan dalam setiap sentuhannya. Pujukan tanpa kata, keberanian yang disampaikan melalui pandangan mata, dan seolah-olah satu keizinan bahwa saya boleh meneruskan hidup semula. Saya takut, bisik saya. Takut apa? Tanya dia. Takut dengan diri saya yang sebegini. Baru 3 tahun suami pergi. Tak apa, dia mengusap kepala saya. Meneruskan hidup semula bukannya satu dosa. Kata-katanya membuatkan saya menangis lagi. Itulah kata-kata yang paling saya ingin dengar. Ada sesuatu yang lebih hangat daripada tangan encik, kata saya. Apa dia? Tanya dia. Ialah hati encik yang membuatkan saya rasa mau hidup semula. Selepas berkata demikian, hati saya terasa lapang. Memang benar pun, sentuhannya hangat, tetapi keikhlasannya jauh lebih menghangatkan. Dia memeluk saya erat. Inilah kali pertama saya berada dalam pelukan seseorang selepas suami tiada. Namun rasa aman lebih menguasai berbanding rasa bersalah. Saya pun rasa benda yang sama, bisiknya di telinga saya. Kerana awak, saya rasa saya boleh hidup semula. Malam itu kami saling memujuk kesunyian masing-masing dan mula belajar cara untuk terus hidup. Selepas malam itu,
segalanya berubah. Kami mulai jujur sesama sendiri. Saya tahu dia juga kehilangan istri 5 tahun lalu. Nama saya Ahmad. Dia memberitahu namanya buat pertama kali, Ahmad. Akhirnya dia mempunyai nama yang sebenar buat saya. Beberapa hari kemudian, Ahmad mencadangkan sesuatu dengan berhati-hati. Apa kata kalau kita tinggal bersama? Ia satu cadangan yang mengejutkan. Tetapi anehnya saya tidak rasa mahu menolaknya. Ada sebuah bilik kecil di sebelah stesen minyak. Apa kata kalau kita tinggal di sana? Habis tuh kafe macam mana? Tanya saya. Kafe Puan boleh teruskan operasi macam biasa. Saya pun terus bekerja di stesen minyak. Fikir punya fikir. Ia bukan cadangan yang buruk. Tinggal bersama jauh lebih baik daripada hidup sendirian. Seminggu kemudian, saya mengemas barang di tingkat 2 kafe dan berpindah ke bilik kecil di sebelah stesen minyak. Walaupun biliknya tidak besar, ia cukup untuk kami berdua. Pada mulanya memang terasa janggal. Selepas 3 tahun sendirian, tiba-tiba ada teman serumah. Namun Ahmad sangat memahami rutin harian saya. Setiap pagi, saya tetap bangun jam 6 dan ke kafe. Ahmad pula akan bangun jam 6.30 dan datang minum kopi. Keadaannya sama seperti dahulu, tetapi perasaannya berbeza. Selamat bekerja hari ini, tegur saya. Awak pun sama, semoga hari ini ceria, balasnya. Perbualan kecil itu memberi kekuatan untuk memulakan hari. Malamnya pula kami makan bersama. Ahmad pandai memasak, jadi dia selalu hidangkan makanan yang sedap. Arwah suami juga pernah masak untuk saya, tetapi masakan Ahmad mempunyai rasa yang berbeza. Sedapnya. Mana encik belajar masak nih? Tanya saya. Belajar sendiri masa hidup seorang dulu. Mula-mula cuma tahu masak Maggi saja, katanya sambil ketawa. Saya juga tergelak. Saya juga belajar banyak perkara baru selepas suami tiada. Sebulan kemudian, kami sudah mula serasi. Setiap hari, lampu di kafe dan stesen minyak sentiasa menyala dengan cahaya yang hangat. Ketika saya bekerja di kafe, Ahmad di stesen minyak, dan malamnya kami meluangkan masa bersama. Saya bahagia, kata saya pada suatu malam ketika kami minum teh bersama. Saya pun sama, balas Ahmad sambil tersenyum. Pada mulanya memang saya rasa bersalah karena jatuh cinta pada orang lain selepas kehilangan suami. Saya pun rasa benda yang sama. Rasa bersalah pada arwah istri, kata Ahmad. Rupanya Ahmad juga merasai apa yang saya rasa. Itulah sebabnya dia sangat memahami hati saya. Namun sekarang saya sadar, meneruskan hidup semula bukannya satu dosa. Malah ia adalah tanggung jawab bagi mereka yang masih hidup. Ahmad mengangguk setuju. Musim silih berganti. Kami semakin serasi dan saling menyayangi. Jika pada mulanya ia sekadar teman peneman sunyi, kini ia telah bertukar menjadi cinta yang sebenar. Fatimah, panggilnya suatu hari. Ya, balas saya. Saya cintakan awak, Ahmad meluahkan buat pertama kali. Itulah kata-kata yang saya tunggu. Saya pun cintakan awak. Itulah cinta yang saya temui semula pada usia 61 tahun. Ia berbeza dengan cinta zaman muda. Ia lebih mendalam dan lebih berharga. Suatu hari saya tersedar akan maksud perasaan mendalam yang saya rasai pada malam itu. Sesuatu yang lebih dalam daripada tangan awak ialah cinta yang menggerakkan semula hidup saya, kata saya kepada Ahmad. Saya pun sama. Kerana awak, saya dapat hidup semula. Kami saling berpegangan tangan. Ia hangat seperti kali pertama kami bersentuhan, tetapi kini ia tidak lagi bergetar. Ia terasa tenang dan kukuh. Di stesen minyak dan kafe itu, lampu hangat masih menyala setiap hari, dan di bawah cahaya itu, kami terus belajar cara untuk menghargai kehidupan setiap hari.